Maka tempoh tersebut merupakan tempoh untuk umat Islam bangkit, untuk Islam kembali semula di sana. Maka sahabat sekalian, Allah menyatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tak akan azab orang kafir, apalagi orang Islam yang jahil. Sebab apa? Wa anta fihim, dalam keadaan engkau wahai Muhammad ada bersama mereka dan engkau sedang berdakwah kepada mereka. Saya tidak mengatakan Erdogan di sini setaraf dengan Nabi Muhammad, tetapi buat masa ini, dalam pemimpin dunia hari ini, pemimpin mana yang berani menyatakan bantahan kepada kufar NATO sedemikian hanya kerana mempertahankan maruah Al-Quran Al-Karim? Mana pemimpin-pemimpin lain dalam dunia? Mana pemimpin-pemimpin negara kita? Apa yang kita telah buat? Tuan-tuan sekalian, hatta Perdana Menteri kita yang terbaru pun sekadar berani mencetak Al-Quran 1 juta untuk diagih kepada dunia. Itu pun sudah kita kira terpuji dan baik untuk membawa kebaikan kepada umat. Itu sahaja kemampuan yang kita ada. Tetapi Turki dengan lantang menolak, tidak bersetuju, kerana setahu saya syarat untuk boleh menerima sesuatu keahlian baru mesti dipersetujui oleh semua ahli yang ada dalam NATO. Maka sahabat yang dirahmati Allah, Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab sesuatu umat wa hum yastaghfirun, dalam keadaan mereka masih beristighfar. Apa makna masih beristighfar? Jahil, berdosa, jahat, buat maksiat, tetapi mereka terus ingin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, ibu-ibu yang mendengar khutbah ini, sharelah sebanyak-banyak mungkin kepada dunia, kerana ini adalah penipuan dunia yang cukup dahsyat secara berangkai. Kerana apa Turki perlu dimusnahkan? Kerana Turki sesudah pertamanya perjanjian Lausanne pada tahun 2023 ini, Turki mempunyai hak untuk menuntut balik bumi yang ada. Bumi-bumi Turki yang pernah dijajah, tamat hak miliknya oleh kerajaan-kerajaan penjajah itu. Maka ini yang ditakuti, kerana negara Islam akan mempunyai sumber kekayaan yang cukup banyak. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, Allah menyebut di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 40, menyatakan bahawa bilakah Allah akan mengazab manusia? Apabila pada diri manusia itu, pada masyarakat itu, tidak ada lagi tanda-tanda keinsafan, tidak ada lagi tanda-tanda mereka ingin beristighfar, tidak ada lagi tanda-tanda mereka ingin kembali kepada Islam. Maka Allah menyatakan, fakullan akhazna bidzambih, maka setiap pemuka-pemuka, ketua-ketua yang jahat itu, kami akan ambil azab ke atas mereka. Merujuk kepada siri-siri penjahat, bermula daripada Namruz sampailah kepada zaman Qarun dan seterusnya. Maka Allah mengatakan, faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara orang yang kami musnahkan itu ialah contohnya kaum Nabi Lut, di mana Allah menurunkan hujan batu kerana kaum tersebut total tidak inginkan Allah Subhanahu wa taala lagi. Hatta isteri Nabi menjadi promoter kepada LGBT. Sahabat yang dirahmati Allah, tapi ada orang kita panas telinga bila kita sebut kalimah LGBT. Saya tidak bercakap atas nama parti, saya tidak memberitahu ini atas nama puak, saya memberitahu ini atas nama Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man akhazathu as-sayhah, ada di antara orang yang Allah Ta'ala musnahkan dengan pekikan atau jeritan, yaitu seperti yang berlaku kepada kaum Samud di negara Arab Saudi. Wa minhum man khasafna bihil ard, ada orang yang Allah Ta'ala tenggelamkan dia ke dalam bumi, seperti Qarun, di mana Qarun ini asalnya adalah kana min qaumi Musa. Qarun ini adalah daripada pengikut dan bangsa Nabi Musa. Dia adalah seorang Muslim yang beriman dengan Allah, tetapi kerana berbaik dengan Fir'aun,
yang jahat akhirnya dia menjadi jahat dan mati dalam keadaan kufur kerana menjaga harta. Wa minhum man aghraqna, maka ada di antara orang yang kami tenggelamkan dalam banjir yang besar, iaitu Nabi Nuh, umat Nabi Nuh dan Fir'aun laknatullah alaihim. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, untuk kita mengukur sesuatu bangsa itu dimusnahkan atau diazab oleh Allah, mesti memenuhi ciri-ciri kaum ini. Jangan mudah kita menyebar video yang semudah itu. Sangat tersiksa hati kita dalam keadaan saudara kita di sana, dalam keadaan saudara kita di sana dihempak kesusahan, kita menyebarkan keburukan, bukannya kita membantu mereka dengan kebaikan. Maka Allah menyatakan, wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Ini adalah key kepada detik-detik akan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah tidak akan menurunkan azab kepada manusia sehingga Allah melihat manusia itu sendiri sudah sampai ke tahap zalim dengan perbuatan mereka sendiri. Mereka sudah tidak ingin lagi kan kebaikan, dan sehingga mereka membunuh jiwa mereka sendiri. Sebab itu sahabat sekalian, berbalik kepada gempa di Turki, ada seorang netizen dalam Twitter bernama Snezina Bohin. Dia mengatakan, the earthquake in Turkey looks like a punitive operation by NATO or to US against Turkey. Dia kata ini jelas, apa yang berlaku di Turki itu nampak seperti satu balas dendam yang dilakukan, yang dilakukan oleh Harb melalui NATO. Sebab dia kata pada malam tersebut, the video shows lightning strikes which are not normal in earthquake but always happen in hard operation. Kemudian ada seorang lagi memberitahu bahawa di antara benda yang pelik, sebelum berlaku gempa bumi ini, Rebecca Martin dalam Twitter berkata, lots online about its various reason. Ada banyak cerita-cerita dan alasan. Dia kata the envoys of United States, wakil-wakil kedutaan kerajaan Amerika, Sweden, Belgium, France, Germany, Italy, Netherlands, Switzerland dan Britain. Berapa negara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 negara temporarily close diplomatic mission in Turkey for security reason days before the earthquake. Beberapa hari sebelum berlaku gegaran ini, 9 negara tersebut telah pun menutup pejabat kedutaan mereka di sana. Ini bukan kebetulan, ini betul-betul. Ini bukan cobaan, ini adalah perang zaman kini. Sahabat saya bertanya, adakah perang, bilakah akan berlaku? Saya kata sudah lama berlaku. Dan inilah perang yang berlaku dalam dunia hari ini, iaitu perang dalam bentuk teknologi. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, ada beberapa alasan yang disebut oleh sahabat-sahabat kita. Di antara tadi Haluk Ozil menyatakan gempa yang berlaku di sana dia panggil gempa Geoengineering Harps American Syarikat, AS. Geoengineering dia panggil Harps. Di mana dia mempunyai alasan. Dia kata sebab sebelum gempa tersebut, yang ini gempa pada 7.8 pada hari Isnin 6 Februari, dia kata sebelum gempa itu dan sebelum satu lagi gempa 7.6, sebelumnya telah terjadi gempa bermagnitude 3.01. Sebelum berlaku gempa 7.8 dan 7.6, sebelum tu sudah ada gempa iaitu pada skala 3.1 di Kagitani, Turki. Dan berdasarkan gempa itu, ilmuwan-ilmuwan di sana membuat kajian. Gempa ini berpunca daripada apa? Kalau ada gempa bumi, mesti ada pelak bumi yang patah di bawah.